Ini bukan sekadar curah ilmu saja, curahkan juga budaya-budaya Korea yang baik itu, yang bagus-bagus itu. Mungkin dari segi disiplin, dari segi fighting spirit, yang positif lah. Okay. Yang macam joget-joget tu tak payah sangatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat tanah air. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Bulan puasa pada tahun ni alhamdulillah dipanjangkan umur, masih dapat jugaan berpuasa untuk meraihkan bulan yang paling mulia. Betul tak? Betul? Kan? Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia. Alright, dalam masa tu sebelum saya meneruskan, hari ni saya bertuah dapat bersama dengan saudara Lekir. Okey, saudara Lekir di restoran. Saya pun terkejut ni. Dia ada restoran bersama kawan-kawan dia, rakan-rakan dia. Bagus. Ini adalah satu positif. Memang kita nampak dia dekat atas stage aja, dekat stadium tu. Terjerit, tapi dalam masa sama dia ada vision. Dia boleh buka kedai ni di Permaisuri, Bandar Permaisuri. Kepada peminat-peminat boleh try. Sekejap lagi saya ulas. Dan kedai ni nama dia Kedai Kopi Yok. Bermakna KL. Kedai kopi Yok KL. Kedai kopi KL Yok. Boleh lah tu. Kan? Boleh tak perlu nak cari Yok tu sampai di Perak. Cari Yok dekat Permaisuri aja. Saya boleh terangkan sikit-sikit bersama Lekir sebentar lagi. Dan kepada peminat-peminat yang telah subscribe channel The Azman Adnan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang belum, bolehlah gatal-gatalkan tangan untuk subscribe dan like and share, okey? Okey. Apa khabar? Bos Lekir lah. Saya kena panggil bos lah. Adalah. Alhamdulillah sihat. Selamat Ramadan untuk abang juga. Ya, sama juga. Jumpa lagi di bulan yang mulia ni. So, Amin. Yang keduanya, welcome to Kedai Kopi Yok KL. So, kalau itu hari abang jadi tuan rumah, hari ini saya jadi tuan rumah. So, bukan saya tuan rumah, saya juga menyediakan hidangan untuk abang makan dan minum sekali. Betul. Menyelerakan Memang menyelerakan kepada peminat. Memang saya tengok je, belum rasa. Tapi saya nak tahu memang terbaik. Yang ni depan saya ni kari. Kalau tak ada syuting ni, saya dah beduk ni. Memang saya beduk awal ni. Yang ni nasi goreng. Nasi goreng Yok. Nasi goreng Yok. Tak perlu sampai Perak. Dekat Permaisuri ada nasi goreng Yok. Yang sebelah sana tu sebenarnya favourite saya. Kuih-tiaw goreng Ipoh. Kuih-tiaw goreng Ipoh. KL dah ada dah. KL dah ada, ni Ipoh. Memang favourite saya lah kuih-tiaw goreng. Satu ke nak tanya. Yang ni air apa pula lain macam? Ni kopi Yok. Ini nampak macam Piala Malaysia kan? Macam Piala Malaysia. Macam piala lah. Macam piala. Macam biasa je, buka dia ada keladak dia ni. Allahu Akbar. Macam sedap-sedap dia tak nak. Macam biasa boleh cecahkan biskut. Sekarang kopi Yok. Kopi Yok. Ya. Dahsyat Yok ni. Sekarang kat KL semua dah ada. Semua ada Ya, betul. Kopi Yok. Abang punya favourite ada. Ni ada. Kita goreng Yok ada. Mi kari Yok ada. Nasi goreng pun ada. Teh tarik abang punya favourite pun ada. Apa pun saya ucapkan tahniah. Dan bersama rakan-rakan dapat membuka restoran di tempat yang boleh katakan hotspot. Tempat ni tempat hotspot di Bandar Seri Permaisuri. Ini Ceras dekat Ceras. Ini kalau nak tahu adalah kawasan saya masa kecil. Saya masa kecil, inilah tempat main saya lombong. Kawasan ni. Saya duduk di Taman Ikan Mas. First rumah yang ada dekat Ceras ni, di Taman Ikan Mas, itulah rumah saya. Dan selepas tu barulah keluar Seri Johor, barulah keluar Seri Melaka.
Jadi saya berpindahlah ke Sri Melaka. Jadi saya memang berbangga lah kan pada saudara Lekir bila datang kedai dia ni tak tahu nak panggil saudara ke panggil bos. Bos lah. Kan? Bos, kadang-kadang tak panggil bos kan, saya kena bayar pula. Tapi tak apa kan. Apa pasal? Tak ada bayar, Encik. Jangan susah. Apa dia makan, saya bayar. Okey. Sebab apa? Boleh membuka gerai atau kafe dekat kawasan sini. Macam mana boleh terjadi idea? Idea asalnya bersama kawan-kawan lah. Kita macam ni daripada bola sepak, Okey. kita berkenalan dekat stadium kat Kebah. Alright. Jadi kita buat bila dah akrab, kita buat sesuatu yang boleh generate income, yang boleh menuju kepada masa depan lah. Jadi benda ni untuk masa depan. Bola is bola. Yeah. Bola sepak super macam player lah. Bola sepak after retire dia akan ada dia punya perancangan di masa depan. Itu juga kita penyokong. Menyokong bola sepak tetap bola sepak, passion tetap passion. Tapi untuk masa depan kita kena ada perancangan, dan inilah salah satu cabang masa depan saya selain pada saya kerja hakiki. Inilah salah satu cabang masa depan untuk saya dan kawan-kawan generate. Untuk masa depan lah, macam itulah. Memang Ya, perniagaan. Cara explain seorang yang sebenarnya Lekir ni bagi saya dia memang berani lah. Memang berani mencuba lah. Kalau tak berani dia takkan duduk dekat atas tu seorang-seorang dekat stadium. Hanya orang yang jiwa kental, mempunyai keyakinan tinggi, dan yang paling penting sekali usaha. Usaha, insya-Allah izin Allah Taala Dia bagi insya-Allah. dia akan permudahkanlah segalanya. Jadi macam mana boleh pilih kawasan ni? Saya tanya pula sebab ni kawasan saya. Oh ya. Kawasan saya, maksud saya dari kecil saya bermain di Okey. kawasan ni. Macam mana boleh terfikir, memang tempat ni bagi saya hotspot. Yes, betul. Macam mana boleh terfikir nak buka dekat sini? Okey, kalau tanya dari segi lokasi, tu lebih pada sahabat-sahabat saya punya partner-partner lah. Diorang dah Riki, ada juga diorang dah Riki dekat area Putrajaya, air apa semua. Okey. Tapi bila satu tempat tu ada kau punya ada insting tau. Ada insting. Lepas dia datang ke sini dan try dah survey area-area Ceras Bandar Seri Permaisuri ni. Ceras dengan Bandar Seri Permaisuri ni kebanyakan kawasan Malay lah. Dari segi culture Melayu tu banyak. Betul. Orang ramai kat sini, kepadatan penduduk yang bekerja, yang berkejaya, yang berniaga. Jadi once kita dapat kedai ni, macam cakap dia, insting tu ada. Insting ada. Walaupun kedai ni bahagian Jiwa belakang, tu ada, insting tu ada. Macam kita main bola. Ya, betul. Walau sekuat mana tim tu, mesti ada insting ataupun mentaliti untuk menang. Jadi kita akan fight. Itulah juga kat kedai ni, bila kita datang, kita survey kedai ni, kita rasa macam ada sesuatu kat sini. So kita bulldoze lah. Kita try hard untuk dapatkan kedai ni. End up, alhamdulillah dapatlah. Tahniah. Dan dia pun baru lagi sebenarnya, baru lagi buka pada 7 Mac tadi. Oh, baru lagi Baru almost sebulan. Hari ni 7 April kan? Sebulan. Sebulan Ya, Tapi alhamdulillah tengok memang sambutan menggalakkan setakat ni marketing tu nampak. Marketing tengoklah owner dia dengan rakan-rakan siapa kan. Kalau dia panggil satu stadium tak muat ni saya rasa ni. Dan kepada budak-budak flat budak-budak flat yang tengok channel saya hari ni, bolehlah datang. Belakang kita je. Belakang kita je. Dekat Permaisuri ni, belakang blok kita je. Okey. Tadi kita dah bercerita pasal makanan, Kedai dan kopi, restoran, kedai kopi semua kan. Kita dah bercerita. Dan sekarang ni, kalau dekat kedai kopi lah, kan, atau kafe atau mana-mana lah tempat orang santai, borak-borak santai, apa tak agak-agaknya topik yang diorang akan ceritakan. Tambahan pula bila kita sebut pasal harimau Melaya. Agak-agak apa tu bos? Pasal bola bang. Saya tak ada lain pasal bola je. Bola Saya takkan cerita pasal politik pasal saya tak pandai. Ya, betul. Maksudnya Bos Lekir ni dia bukan orang politik lah. Bukan, bang. Dia tak cerita pasal politik. Dia cerita bola je. bukan bidang tak, saya itu tu. memang betul. Dari saya jumpa dia sampai sekarang, dia akan tanya semua pasal bola. Maksud dia memang Tak sup. memang lebih kurang lah, senang cakap lah. Tak sop lah dengan bola sepak negara kita. Tapi baguslah. At least dia mengikuti perkembangan. Jadi dia tahu
A sampai Z mengenai pasukan negara. Okey. Bos. Yes. Untuk sekarang kita national team semua dah tahu, kita dapat coach daripada Korea Selatan. Ya. Kim Pang-gun. Kim Lain macam nama dia ni kan. Apa pandangan Lekir tentang coach ni? Sebab dia pun baru lagi. Kita cerita yang orang cakap apa, yang pandangan Lekir mengenai background dia. Tu Kim Panggun ke K Panggun? Betul lah tu. Okey, tak ada. Kalau pasal Kim Panggun, so far buat masa ini, apa yang selepas dia datang ke Malaysia, apa yang kita dah nampak, so far yang wangi-wangi, yang positif sajalah buat masa ni. Okay. Dan kita pun dah tahu background dia. Sebelum dia datang ke Malaysia, dia pernah melatih skuad Hong Kong. Alright. Yang mana waktu 2017 kita pernah lawan Hong Kong dekat Hong Kong. Yang kita kalah 2-0 kalau tak silap saya. Masa Safir Rahim di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Safir Rahim kena kad merah. So waktu itu dia jadi opponent kita. Which is dia bukanlah asing sangat dengan bola sepak Malaysia. Dia dah kenal dah a few players dan dia pun dah faham rentak gameplay Malaysia. Dan lepas itu dia kembali semula ke Korea Selatan dan dia jadi salah seorang orang kuat juga dalam apa tulang belakang dalam bola sepak Korea. Jadi he is somebody lah. Maksud dalam bola sepak Korea tu dia bukan sekadar ada nama saja, dia faham dari segi teknikal bola sepak. So once bila dia datang ke Malaysia, kita mengharapkan apa ilmu yang dia ada. Okey. Ilmu yang dia ada daripada Korea tu dan Untuk dia curahkan. Untuk dicurahkan kat sini dan bukan sekadar curah ilmu saja, curahkan juga budaya-budaya Korea yang baik itu, yang bagus-bagus itu. Mungkin dari segi disiplin, dari segi fighting spirit Yang positif. yang positif lah. Okay. Yang macam joget-joget tu tak payah sangatlah. Oppan Gangnam Style. Joget jangan sebut. Jadi kita nak dia bawa spirit Korea, fighting spirit dengan budaya-budaya yang bagus kepada player. Jadi okey, apa yang kita nampak sepanjang 3 game friendly tu hari, lawan first kita nampak dia lawan Filipin. Betul. Untuk first half, dalam tempoh first half kita dah boleh lead 2-0 dalam tempoh tak sampai setengah jam. Yeah. Which is kita nampak positifnya. Kita tak nak cerita yang second half Okay, mungkin dah okay. slow sikit. Alright. Tapi kat situ kita nampak starting point kat situ kita dah nampak player dah blend dengan dia. Okey. Player dah blend dengan dia dan dah cuba absorb, dah cuba serap dah apa benda taktikal yang dia ni. Cuma apa yang perlu player kekalkan adalah kekonsistensian absorbent tu. Maksudnya dia dah kekalkan dari segi apa yang dia dapat daripada Kim Panggu tu. Betul. Tapi nak consistently Dia nak sepanjang konsisten kan tu lah. 90 perjalanan, minit tu lah. sepanjang 90 minit. Jadi kita dah nampak dah tim kita yang ni dah nampak banyakkan menyerang dah. Jadi dah variety. Ada nampak beza dia lah. Kalau dulu macam kata bila kita tak nampak dah siapa. Kalau dulu kita macam serangan kita mungkin satu arah saja ataupun macam tak terlalu variety. Sekarang kita boleh nampak kevarietyanya tu siapa saja boleh menjaringkan gol dan gol boleh datang daripada pelbagai arah. Okey. Maksudnya kat situlah. Jadi selepas itu lawan Singapura tu mungkin ada benda yang bagi pendapat saya kekalahan dengan Singapura tu bagus. Sebab kalau ketiga-tiga game friendly dia itu hari, ketiga-tiganya menang, wangi saja. Ya, betul. Mungkin dia tak dapat cari ke mana silap. Tapi bila dia kalah dengan Singapura tu hari, bagusnya bila dia nampak. Yang dia nampak kita dah banyak kali menyerang dan pegang bola. Memang possession kita pegang. Betul. Tapi once counter attack, dia tak ada plan B. Yeah. Buat masa ni lah. Jadi itu yang mungkin dia perlu belajar. Kita ada masa lagi menjelang bulan 6 nanti. Betul. Walaupun kita tewas dengan Singapura, pujian harus diberi Betul, kepada pemain-pemain. Sebab boleh katakan kita control game. Yes. Kan? Possession Kita kena pun counter kan. Yeah, counter kan kita kena. Jadi dengan kehadiran coach Korea ni, kita saya pun peminat sekarang ni Yeah. Saya peminat. Saya sendiri mengharapkan dan berdoa agar pasukan negara akan berjuang habis-habisan untuk pusingan kelayakan Piala Asia nanti. Ini baru cerita pun saya dah ada vibe. Belum pergi kat stadium lagi. Itulah. Tapi insyaAllah lah kali ni kalau bermain di Stadium Bukit Jalil, saya akan duduk dekat atas tu. Akan ganti bos Luki. Gurau je. Belum apa-apa dia nak ganti lah. Okey, kalau bercerita about vibe tu, saya dah start rasa dah sekarang sebenarnya. Okey, kita akan ada 3 game Okey. Which is kita semua dah tahu dah kita jadi tuan rumah. Right. Game pertama lawan Turkmenistan 8 hari bulan Jun. Okey. Game kedua lawan Bahrain 11 hari bulan Jun. Game ketiga 14 hari bulan Jun kita lawan Bangladesh. Turkmenistan walaupun rankingnya di atas kita sedikit tapi saya rasa gameplay kita boleh absorb lagi dan saya rasa kita compulsory kena dapat 3 mata.
Untuk Bahrain yang saya rasa ranking dia kalau tak silap 92, dia lebih kurang Vietnam je. Vietnam 96 rankingnya. Okay. Tapi saya rasa kalau kena caranya, kena regunya, kena sun dia tu, dan kita pun home tau. Jadi home ni tidak boleh tidak kita kena kalau tak menang pun kita kena ada mata. Ya. Sekurang-kurangnya kita dapat poin lah. Dapat poin. Jadi kalau dengan Turkmenistan kita 3 mata, dengan Bahrain kalau sekurang-kurangnya 1 mata, kita dah ada 4. Dan dengan Bangladesh tidak boleh tidak. Itu adalah perlawanan ketiga. Ya. Perlawanan ketiga itu akan menutup perlawanan penentuan. Yang mana saya kata itu adalah compulsory. Dapat 3 mata, malam itu adalah malam sejarah yang kita nak kita layak Asia Cup secara merit. Dan malam itu semua orang satu Malaysia bergembira. Julung-julung kalinya kita layak Piala Asia secara merit. Okay. Dan seperti dah diatur, terima kasih kepada Allah, seperti dah diatur kita jadi tuan rumah. Dan grup dalam grup kita tu bagi saya tidaklah terlalu menyukarkan kita sebenarnya. Kalau tengok pada tu boleh katakan average lah semua. Boleh layan lagi. Dan game ketiga itu lawan Bangladesh, secara rankingnya pun kita di atas mereka. Dan 3 mata compulsory, dan saya harap perlawanan menentang Bangladesh itu adalah malam penutup game untuk kita layak ke Asia Cup yang macam cakap dia jadi satu festival kerakyatan untuk satu Malaysia kita layak secara merit ke Asia Cup insya-Allah ke 2023 di China. Kita sama-sama berdoa dan mengharapkan Malaysia berjaya melayakkan diri untuk Piala Asia di China 2023. 2023. Kerana dalam carta tu kita tengok, saya tahu coach mungkin ada perancangan dia. Ada perancangan dia. Sebab kata bos tadi cakap, lawan Bangladesh macam mana pun kita kena 3 poin lah. 3 poin. Sebab apa? Atas paper dah atas lagi. Ya. Home lagi. Betul. Jadi kita gunakan sebaik mungkin sebagai tuan rumah untuk mencipta kejayaan dan terus melayakkan diri. Macam mana lagi? Okey, Malaysia mungkin boleh layak, tapi korang boleh datang tak? Dah 2 tahun tak datang stadium ni bang. Kalau saya dengan abang dia datang tak boleh lah. Betul juga tu kan. Kan siapa yang nak sorak kan kita dekat atas. Sebab kita nak full house, stadium kita full house. InsyaAllah saya rasa MKN dengan Kementerian Kesihatan saya rasa akan bagi kerjasama, dan FAM dengan badan stadium juga akan insyaAllah akan bagi kerjasama. Hope so lah vibes 2019 lawan Indonesia akan berulang semula di Stadium Bukit Jalil bulan 6 ni insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya rasa semua orang ada tanggungjawab itu. Kalau korang semua rasa tanggungjawab player adalah untuk menang dan layakkan kita ke Asia Cup, jadi tanggungjawab korang apa? Tanggungjawab korang adalah datang 8, 11, 14 bulan Jun. 3 hari je. 3 hari je Mat. 3 hari je. 2 tahun lebih korang boleh tunggu. 3 hari tak boleh datang. Lagi sebulan lebih je. 2 bulan. Lebih kurang 2 bulan lah. 2 bulan. Betul. 2 bulan lagi. Soalan saya cabar ni. Soalan yang memang baik. Okey, kepada peminat-peminat di luar sana. Pastikan turun 3 perlawanan ni. Memenuhi stadium dalam masa sama menjadi pemain ke-12. Untuk menyemarakkan semangat pemain-pemain negara berjuang di Stadium Bukit Jalil. Boleh main Stadium Bukit Jalil? Boleh. Boleh Memang itu memang dah confirm dah tu. Dan kita pun harapkan bermain di Bukit Jalil. Kerana bila bermain di Bukit Jalil ni aura dia lain. Betul. Aura dia tu memang aura harimau Melaya. Yes. Itu yang saya dapat rasakan lah. Ada saka dia. Ada saka itu yang lain tu. Ya itu yang kita nak tu. Dan kita sama-sama lah berdoa dan sama-sama memberi sokongan padu kepada pasukan Harimau Melaya. Jangan lupa Mak Lekir cakap tadi, peminat, apa lagi? Datanglah 3 perlawanan ni. Penuhlah stadium. Okey? Dah lama dah kita tunggu. Dah lama kita tunggu 2 tahun lebih tak ada apa. Jadi untuk bulan 6 ni pastikan turun beramai-ramai menyarung JC yang ada dekat rumah, mafla yang ada, bendera, bawa keluar semua. Yes. Kita sokong Harimau Melaya kita kau-kau. Kalau dah hilang beli dah. Kalau dah hilang beli. Jangan ambil orang punya Jangan ambil orang punya Okey bos. Ya bang. Alright, semua kita dah bercerita mengenai persahabatan, semua dah ada. Okey, untuk qualifying ni saya rasa pandangan saya lah. Dah tak ada lagi percubaan untuk perlawanan
pusingan kelayakan nanti ni. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul. Ini betul-betul. Dia bukan masa untuk percubaan lagi. Kan? Dalam friendly yang 3 game, 4 game ke lepas ni tak ada masalah. Tapi yang untuk tournament ni, saudara Lekir agak-agak macam mana? Okey, sebelum game actual game AFC qualifying 8, 11 dengan 14 tu, saya dikabarkan ada friendly dah 25 hari bulan ni. Which is 25 Mei. Lebih kurang dalam 22 Syawal. So kita boleh nyanyi lagu raya lah kat stadium nanti. Lagu raya lah. Okey, waktu itu Pakai baju Melayu Okey, waktu tu saya rasa kalau tak silap saya, rumor-rumor mengatakan kita akan lawan dengan Myanmar 25 Mei tu tadi. 25 Mei akan datang. Dan satu lagi game seminggu sebelum qualifying tu, 1 hari bulan 6 kita akan lawan dengan Hong Kong, which is tim lama Tim Kim lama Bang-un. dia lah. So jadi dia nak sparring. So selain daripada dua game tu kat home, kita nak tengok vibes kita semula, keserasian kita dengan bukan kata dengan penyokong punya keserasian dengan pemain. Penyokong punya keserasian dengan tempat duduk pun dah lama tak ada chemistry. Rumah betul. kita kalau kita tinggalkan lama-lama, Betul. ada benda-benda yang tak okey. Jadi kita Dia kena datang semula. tinggal 4 hari aja dah. Betul. Jadi kita dah tinggal 2 tahun lebih. Jadi kita nak dapatkan vibe dan nak dapatkan chemistry semula dengan Bukit Jalil kita. Jadi kita kena datang 25 hari bulan 5 insya-Allah dengan friendly. Lepas tu lagi dengan 1 bulan 6 ada friendly. Itu friendly dekat home lah. Tapi kalau berbalik pada persoalan abang tadi, saya rasa ini bukan lagi eksperimen. Bukan lagi. Sebab Kim Pang-gun macam awal tadi, dia bukanlah datang dengan dia bukanlah coach yang sembrono, yang sebarang coach. He is somebody di sebalik tabir bola sepak Korea. Betul. Jadi player kita pun bukanlah player yang baru sangat. Boleh dikatakan pendapat saya lebih kurang dalam 70% daripada player yang ada sekarang adalah tulang belakang 2019 juga. Cuma nak polis lagi, nak tambah baik lagi yang mana yang kurang. Jadi kedua-dua ni dikombainkan untuk jadi satu pasukan yang bagus, dan kelayakan Piala Asia ni bukanlah mainan, dan ini adalah satu masa yang paling tepat untuk kita layak ke Asia secara merit. Sebab apa? Sekiranya kita gagal, kita adalah satu pasukan yang sangat-sangat gagal. Sebab apa? Kita gagal menggunakan kesempatan bermain sebagai tuan rumah. Sangat sayang. Dan kita juga sangat gagal sekiranya kita gagal menggunakan undian kita yang bagi saya tidak terlalu kuat. Tidak terlalu susah lah sebenarnya. Atas kertas lah. Atas kertas boleh lagi. Jadi kita kena gunakan kesempatan ini. Ini bukanlah masa untuk kita kata tak apalah bagi peluang untuk Kim Pang-gun, bagi peluang untuk dia bereksperimen. No. Once kau gagal kali ini, kau kena tunggu semula lagi 4 tahun. Kau kena tunggu semula lagi 4 tahun. Lama. Sekiranya gagal, kau nak tunggu 4 tahun tu, kau akan hilang satu generasi of penyokong. Kau akan hilang satu generasi of passion budak-budak yang baru nak naik ni. Dia nak tunggu lagi 4 tahun, lambat. Nak kena develop balik. Jadi dalam tempoh 4, kalau gagal nak tunggu lagi 4 tahun tu, apa gula-gula yang kau nak bagi nak hiburkan penyokong ni? Apa? Sebab dalam 4 tahun tu bukan jangka masa pendek panjang, macam-macam boleh berlaku. Dan selepas 4 tahun. Okey, anda kata lagi 4 tahun, sekarang gagal, anda lagi 4 tahun. Adakah kita dapat jadi home lagi? Ya. Mungkin tidak. Betul. Adakah kita dapat draw yang macam ini? Yang sedikit rasa membelahi kita. Ada confident lah. Kita sebagai peminat tengok pun insya-Allah boleh pergi ni. Adakah kita dapat draw macam ni? Jadi dua benda itu akan mainkan peranan. Jadi gunakanlah kesempatan yang sebaik mungkin ini dengan tim yang bagus. Tuan rumah yang jadi tuan rumah dan draw yang sedikit saya rasa mudah. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk mencipta sejarah, sebab kita pergi Asia Cup adalah 2007. Itu pun zaman kita jadi tuan rumah. Betul. Waktu itu Atraf Malaya pun tak wujud lagi. Betul. Selepas itu turning point of that lah yang kita tak layak. Barulah kita wujudkan Atraf Malaya. Jadi inilah masanya paling tepat, dan gunakanlah situasi ini untuk layakkan kita ke Asia Cup. Selepas itu dah layak, barulah kita cerita ke Asia Cup dekat 2000. Saya rasa bila kita layak Asia Cup 2020 China kat China, saya rasa bukan ratusan, saya rasa ribuan penyokong akan hadir ke China. Dan time itulah ramai lagi generasi yang ada, dan ramai lagi generasi yang baru akan datang menyokong, akan jadi benteng di sebalik Harimau Malaya itu, akan jadi ekor di Harimau Malaya. Jadi kat situlah timbulnya semangat jati diri, mak sokong sepak kebangsaan, mak cintakan bola sepak kebangsaan akan timbul, dan saya rasa bola sepak Malaysia inilah turning point dia untuk lebih maju. Betul.
memang satu penerangan yang begitu jelas untuk qualifying ni bukan lagi percubaan bukan percubaan. Jadi apa pun tahniah kepada FM Datuk Amidin kerana membuat keputusan yang cepat. Kita mengambil coach daripada Korea ni bukan calang-calang coach Ya, dia ada peluang yang bagus. Datuk Presiden dan mungkin esko-esko dia telah nampak. Dan mungkin mereka membuat keputusan yang bagi saya jelas lah. Okey lah. Jelas lah untuk apa? Kita depan ada matlamat. Setelah kita kebelakangan ni asyik drop aja kan. Betul. Jadi selepas perlawanan persahabatan tu kita nampak. Yes. Kita punya pattern of game pun dah lain. Betul lah. Ada lah sinaran. Dan untuk pengetahuan abang besok Tok Midin nak datang sini tau. Oh ya ke? Okey. Besok saya nak pulas dia. Saya nak tanya dia, boleh tak tiket full house? Paling tidak berapa 50k ke apa benda. Saya nakkan full house lah sebenarnya tiket tu. Sebab supaya peminat ni boleh datang je. Boleh datang je. Yang penting open tiket untuk semua semua satu stadium. Betul. 88,000 je pun. Yalah. 2 tahun tunggu takkan tak boleh datang penuh kan. Betul. Saya rasa apa yang Bola Lekir cakap, Datuk Amidin datang besok, sampaikan salam kepada dia InsyaAllah saya sampaikan. kepada saya dan saya Saya akan buat kerja saya besok. saya ucapkan seselut mana dia berani buat keputusan dengan cepat dan kita dah boleh katakan sampai ke penghujung borak santai di kafe kedai kopi Yok KL. Oi, berbelit dah nak sebut ni. Ataupun KKY KL. Oi, KKY bahaya. KKY KL bolehlah datang. Dan apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih bos sebab apa belanja makan. Lepas tu nak tapau lagi untuk ni rumah saya. Dia siap tanya lagi nak apa kan. Saya pula jadi segan. Jadi saya doakan agar KP ni lebih berkembang di masa akan datang dan kepada budak flat boleh turun sini. Dan saya pun boleh kata ingat lepas ni dengan Bos James seminggu sekali 2 kali kot kita turun. Tapi Bos James dah selalu lah. Saya rasa bos saya dia selalu sebab OP dekat. OP dekat. Jadi kepada peminat bolehlah datang Datang cuba. Saya pun nak menyeru peminat supaya support bisnes saya insya-Allah. Datang makan kat sini. Yang dah datang terima kasih banyak. Yang belum lagi datang selamat datang, welcome. Ya, betul. Rasalah insya-Allah. Hari tu dia ucapkan tahniah dekat saya pasal penjemahan saya jenama JC semua YouTube. Dan hari ni saya pula special ucapkan tahniah kepada Bos Lekir dan juga rakan-rakan kerana membuka kafe yang sempoi. Memang cun dekat pun dekat. Ya, betul. Ni kira tengah bandar ni. 8 minit je kena pergi stadium Ceras. Ni tengah bandar. Kepada Ultras lepas ni kita kumpul kat sini. Ya, itu ada big screen. Itu hari lupa nak cakap. Hari tu game Malaysia Filipin. Malaysia Singapura big screen kat depan ni. Penuh. Memang penuh pack. Jadi kedai ni ada kelebihan dia. Alright, jadi saya ucapkan tahniah Okey, dan dalam masa sama setakat ni je untuk hari pertama selepas puasa saya buat video dan saya ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat yang telah subscribe dan kepada yang belum bolehlah subscribe, like and share dan sebelum tu selamat berpuasa. Okey, jangan tak puasa tau. Alright. Okey. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Yang apa ni bang? Oh, abang lupa nak cakap dengan kau. Ni NFT. NFT apa? NFT Okey. Kepada Bos Lekir dan juga peminat-peminat, kalau nak tahu lebih lanjut mengenai NFT, bolehlah pergi ke pentas.io. Dekat sana boleh lihat gambar-gambar yang terbaik yang ada di NFT The Azman Adnan. Okey? Layari pentas.io.